Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Situasi COVID-19 sekarang ini apabila kita melihat kepada jumlah yang mungkin mencatatkan lebih daripada 30,000 kes positif jangkitan sehari, bagaimanapun menerusi pecahan mereka yang berada pada tahap 1, 2 dan 3 tinggi ketika ini, bagaimanapun yang berada pada tahap 4 dan juga 5 berkurangan berbanding setahun yang lalu apabila kita lihat kepada jumlahnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu kekhawatiran yang dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia berkaitan dengan COVID-19. Setiap minggu kita menyaksikan dan juga kita menilai perkara-perkara yang berlaku, dan juga sepanjang minggu hadapan pastinya kita akan dapat menyaksikan pilihan raya negeri Johor yang turut melibatkan keseluruhan pengundi mengambil tempat untuk mengundi calon yang mereka mahukan untuk PRN berkenaan. Selepas itu mungkin ada isu-isu lain, pembukaan sekolah dan sebagainya. Jadi banyak perkara ini perlu kita faham dan juga kita menilai bagaimana untuk kita menguruskan risiko itu supaya ia berada pada tahap yang cukup minimum. Jadi setiap minggu kita melihat kepada perkara ini, dan untuk hari ini saya bersama dengan pakar pengurusan risiko kesihatan UMS, Profesor Madya Technologies Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Mesan. Ya, Prof, pertama sekali kita melihat kepada, kita tahu jumlah jangkitan COVID-19 yang tinggi, kita ketahui pemberian vaksin dan juga dos penggalak masih lagi berjalan, PIC kits diusahakan ataupun diperkasakan lagi untuk memastikan kanak-kanak yang berusia 5 ke 11 tahun ini mengambil dos ataupun mengambil vaksin. Tetapi realitinya bagaimana untuk kita berdepan dalam minggu-minggu akan datang berkaitan dengan COVID-19 ini, Prof? Begini, Ihsan, bagus juga kalau saya maklumkan untuk kita melihat data-data yang ada kalau kita dapat lihat memang benar seperti yang mana Ihsan kupas sebentar tadi bahawa kes memang melebihi 30,000, memang agak tinggi sepanjang pandemik 2 tahun yang lalu pun kita belum pernah mencapai angka 30. Semalam direkodkan 33,406 kes baru. Jadi memang agak tinggi. Cuma ianya agak berlainan dengan 2 tahun yang lalu, di mana pada ketika itu kita tidak ada proses vaksinasi ini, di mana kita hanya berdepan dengan COVID-19 ini dengan penjagaan SOP sahaja. Jadi memang pada masa itu kita dapat tinggi bilangan peratusan kes dalam kategori 3, 4 dan 5, dan jumlah kematian juga adalah agak tinggi. Tetapi sekarang ini kita dapat lihat kalau kita dapat lihat berdasarkan data semalam, lebih kurang 0.6% sahaja yang berada di tahap 3, 4 dan 5. Dan jumlah mereka dalam kematian ini walaupun ada sedikit peningkatan, tetapi dia hanya melibatkan mereka-mereka yang belum ataupun belum lengkap vaksinasinya. Ini yang merisaukan kita. Kalau kita dapat lihat lagi satu maklumat yang agak penting juga yang sama-sama kita perlu faham, iaitu kumpulan dewasa yang telah lengkap dos penggalak. Ini juga masih lagi rendah. Kita hanya baru mencapai 63.7%. Jadi memang adalah agak kritikal bagi semua individu dewasa yang telah lengkap proses vaksinasi 2 dos ini perlu melengkapkan dos penggalak masing-masing. Dan di samping itu juga kalau kita dapat lihat dengan PIC kit ataupun program vaksinasi kanak-kanak kita hanya baru mencapai sekitar 29% sahaja kanak-kanak yang telah mendapat suntikan vaksin dos pertama. Dan ini sebenarnya bagi saya amat kritikal di ambang ini, kerana seperti mana yang Ihsan beritahu tadi, kita akan berhadapan dengan suasana perayaan, kita akan berhadapan dengan pilihan raya dan pembukaan sekolah tidak lama lagi selepas tamatnya cuti persekolahan ini.
sudah tentu ianya mampu melonjakkan kes ini tanpa kalau kita ada proses vaksinasi ini agak lambat tanpa kita memberi perhatian yang serius terhadap proses vaksinasi ini. Ya, Ehsan. Prof, apa yang boleh kita faham berkaitan dengan dos penggalak ini apabila capaian ia tidak tinggi seperti dos pertama dan juga dos kedua? Adakah disebabkan isu-isu yang dihadapi ataupun didepani oleh mereka yang mengambil dos selepas dos kedua, ataupun ada perkara-perkara lain yang mereka merasakan bahawa dos kedua sudah mencukupi untuk mereka? Apa sebenarnya isu dan juga masalah utama dalam untuk meningkatkan lagi jumlah penerima dos penggalak ini, Prof? Baik, saya buka perkara ini dari sudut pengurusan risiko. Bagaimana kita mengawal maklumat atau mengawal komunikasi semasa pengurusan risiko. Kita lihat pada masa ini, pada ketika kita sedang mewar-warkan di mana pihak kerajaan sedang mewar-warkan program atau aktiviti menggalakkan individu atau masyarakat kita mendapatkan dos penggalak. Tetapi dalam masa yang sama kita dapat lihat banyak video-video viral ataupun maklumat-maklumat palsu yang ditularkan di media-media sosial. Ini menjadi kekangan yang hebat. Ini perlu dilihat dengan teliti. Pihak kerajaan jangan hanya melihat pelaksanaan SOP ataupun melihat penyebaran maklumat, tetapi mereka juga harus mengawal maklumat-maklumat yang dikeluarkan di media-media sosial, media-media massa supaya ianya tepat dan jelas dalam menerangkan sesuatu keadaan. Jadi, saya nak beri cadangan kalau kita dapat lihat beberapa perkara yang perlu diberi pertimbangan sebelum kita memasuki ambang ataupun fasa endemik. Antara perkara yang paling utama seperti biasa, kita perlu mematuhi SOP yang ada dan jadikan dia sebagai amalan baru. Alhamdulillah sekarang kita dapati R0 kadar peningkatan kes ataupun nilai R0 di setiap negeri sudah mula menunjukkan penurunan. Ini adalah salah satu tanda yang positif. Jadi saya ingin memberitahu kepada atau berkongsi dengan rakan-rakan yang ada di rakyat-rakyat yang ada di Malaysia ini bahawa pematuhan SOP itu tidak kita mesti menjadikan ia sebagai satu amalan baru. Terutamanya apabila kita berada di tempat-tempat awam. Jadi pakailah pelitup muka, jaga penjarakan dan sentiasa sanitasi tangan. Dan kalau boleh, seperti mana yang saya beritahu di awal tadi, setiap individu dewasa itu perlu dengan segera mendapatkan dos penggalak. Mereka yang mempunyai anak-anak yang di bawah 12 tahun, di tahap umur 5 hingga 12 tahun ini, gunakan masa cuti sekolah ini untuk mendapatkan suntikan vaksinasi. Segera dapatkan. Sebab kita tidak mahu nanti apabila sekolah mula dibuka dan penularan kembali naik. Akibat apa? Akibat daripada jangkitan ataupun akibat daripada pembawaan simptom-simptom jangkitan yang berlaku di bahagian pendidikan, kluster-kluster pendidikan. Dan kita tidak mahu ini berulang-ulang. Balik sekolah dibuka selama 2 minggu, lepas tu tutup balik kerana ada kluster pendidikan. Jadi kita mahu perkara ini diberi perhatian yang serius. Jadi ibu bapa, rakyat semua perlu memberi perhatian tentang ini. Ini adalah perkara yang penting. Ya, teruskan doktor. Begitu juga dengan tempat kerja, Ehsan. Ya. Lagi satu elemen yang sangat penting ialah tempat kerja. Dan di mana kalau boleh saya kongsikan di sini, majikan, pekerja atau mana-mana pekedai, peniaga-peniaga baik kecil maupun peniaga-peniaga pasar malam, pasar raya, restoran dan sebagainya, terus menjadikan amalan baru dengan mengaplikasikan aktiviti-aktiviti digital, perniagaan secara digital. Kalau yang bolehlah, kalau yang tidak boleh itu jaga penjarakan SOP dan sebagainya. Sentiasa jadikan ini sebagai amalan. Dan seperti mana yang saya beritahu sebelum ini, vaksinasi perlu lengkapkan. Selain daripada itu, antara perkara yang perlu diberi perhatian, program-program yang melibatkan komuniti ataupun kelompok yang ramai, seperti aktiviti pengajaran di sekolah,
ceramah-ceramah kuliah dan sebagainya, sambutan perayaan, sukan, rekreasi, pilihan raya itu juga sendiri, dan majlis-majlis keagamaan juga perlu menyediakan satu bentuk kaedah kawalan risiko jangkitan COVID-19 bagi setiap aktiviti tersebut. Jadi penilaian ini perlu dibuat sebelum aktiviti itu dilaksanakan, semasa aktiviti itu dilaksanakan dan selepas aktiviti itu dilaksanakan. Dan ianya perlu sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa. Ya, Ihsan. Dan juga pengurusan risiko itu bukan tertakluk kepada satu entiti tertentu sahaja, tetapi keseluruhan rakyat Malaysia untuk faham bagaimana untuk menguruskan risiko, bagaimana untuk berdepan dengan pandemik COVID-19 dan bagaimana untuk mengawal dan juga melaksanakan segala SOP yang ada. Terima kasih. Ya, sikit Doktor. Ya. Ya, kalau boleh saya tambah sedikit lagi, ya. Okey. Ahli-ahli politik dan juga pemimpin juga perlu secara kolektifnya memastikan kestabilan politik negara. Ini juga penting dari sudut pengurusan risiko. Sebab kita dapat lihat banyak dalam kajian-kajian menunjukkan bahawa kestabilan politik sangat penting semasa dan selepas sesuatu krisis. Jadi sudah pasti rakyat tidak mahu fokus kerajaan lari ataupun berubah-ubah dalam menguruskan keselamatan dan kesihatan rakyat ini akibat politik yang tidak seimbang atau ketidakstabilan politik ini. Kestabilan politik juga antara tunjang utama untuk memastikan pengurusan risiko dalam negara dapat dilaksanakan dengan baik. Itu yang Prof nyatakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pakar pengurusan risiko kesihatan UMS, Profesor Madya Technologies Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin bersama-sama dengan saya dalam Fokus minggu depan. Terima kasih sekali lagi Prof. Itu saja waktu yang kita ada waktu ini. Saya Ihsan Dahir dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.